Warisan khasiat pengawan sejati, mutu tiada kesangsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala pada hari ini bersama lagi dengan Pak Haji dalam kuliah secara online ini. Dan pada hari ini apa khabar semua? Bagi mereka yang di mana juga berada yang mengikuti kuliah ini daripada hari ke hari. Jadi alhamdulillah dah minum kopi radik hari ini, alhamdulillah, bersama dengan produk-produk halal tanggungjawab bersama. Baik, alhamdulillah. Hari ini Pak Haji nak cerita sikit pasal susu kambing sebenarnya. Ya, susu kambing ni, ya, bila kita cakap pasal susu ni, susu yang terbaik, ya, tidak ada lagi susu yang boleh kita perkatakan lagi melainkan susu ibu lah. Susu ibu itu banyak khasiatnya. Yang pertama, kalau kita tengok ketika awal-awal kelahiran, ya, susu ibu itulah sebagai imunisasi yang pertama sekali. Bila mendapat susu daripada susu awal yang dikeluarkan oleh ibu tersebut. Jadi dia banyak khasiatnya, ya, selain pada untuk immunity dan sebagainya, mengelakkan anak-anak juga daripada jangan ada masalah sembelit dan sebagainya. Kerana susu ibu pada awal itu memang sangat-sangat membantu untuk melabaskan pembuangan air besar. Masya Allah. Kemudian bila kita cakap tentang susu ibu ni juga, ya, kita lihat bahawa bagaimana, ya, seorang anak itu sepatutnya disusukan sampai tak lebih pada 2 tahun lah. Kerana anak yang disusukan itu, yang pertama dia akan dapat, orang kata, sistem imun yang kuat, jarang kena penyakit kalau dapat daripada susu ibu. Tapi macam mana kalau masalah, kalau susu ibu tu bermasalah? Masya Allah, ya. Jadi perbincangannya Pak Haji pada hari ini ialah untuk berkongsi pengalaman saja, ya, bukan nak bincang secara ilmiah, tetapi nak berkongsi pengalaman saja. Dulu di tempat Pak Haji di Kok Diang, ya, di Kedah itu ada tempat peternakan kambing, ya, mereka ternak kambing. Jadi pada awal-awalnya, kalau kambing itu dalam masa 14 hari dia selepas melahirkan anak tu, dia akan keluarkan satu susu yang warna kuning. Yang tu selalunya Pak Haji belilah. Kita namakan juga susu kolesterol tinggi. Jadi apakah sebenarnya? Masya Allah, pada ketika itu, ya, pada ketika itu kita buat untuk orang yang ada masalah hati, ya, masalah orang kata ada demam kuning, kita gunakan susu. Masa tu kita gunakan susu kambing ini, kita tak guna susu lembu, ya, susu kambing, khususnya untuk buat ubat. Kita bagi kepada orang yang ada masalah demam kuning ini, ya, dengan kita merebuskan dengan pokok meniran. Bahasa Indonesia meniran, bahasa Malaysia panggil pokok dukung anak, ataupun kita panggil pokok amin buah. Pilantes lah, pilantes sendiri kita dah perkatakan sebelum ni, direbus dan diberi minum untuk demam kuning bagi anak. Tetapi kalau susu itu saja pun memang cukup bagus, ya, susu. Kita ambil susu di awal itu, kita menggunakannya. Itu adalah pengalaman, ya, dahulu-dulu begitulah, ya, yang tinggal di kampung dia pandai menggunakan sumber-sumber alam ini untuk kesihatan. Yang kedua, ya, iaitu memproses daripada susu kambing ini dibuatnya sabun. Masya Allah, ya, dia buatnya sabun. Sabun itu memang benar untuk memutihkan muka, ya. Jadi kalau kita bezakan sabun daripada susu kambing ini, beza dengan sabun yang lain kerana yang pertama dia memutihkan muka, yang kedua dia ada sebagai pelembap yang baik. Jadi kalau kita gunakan dia, kalau kita gunakan sabun tu, kulit kita tu jadi lembap, jadi lembut, macam lembut, ya, sangat-sangat lembut dan sebagainya. Jadi di sini sabun susu kambing ni ada kita jual. Dulu Pak Haji menamakan dia dengan susu alami, ya, susu alami yang dijual di Indonesia, ya. Itu alhamdulillah, terima kasih Habib, ya, yang uruskan itu
Alhamdulillah daripada industri yang dimiliki oleh orang-orang kampung, yang mana mereka gunakan ini adalah untuk kebajikan bagi masyarakat kampung tersebut. Masya Allah. Sekarang pun masih ada lagi, iaitu kita keluar dalam bentuk yang baru, bentuk yang baru. Boleh hubungi dengan Pak Hasrul yang berada di warehouse kita di Jakarta, insya-Allah. Cumanya apa yang Pak Haji nak sebutkan, kelebihan daripada susu kambing ini kerana dia mengandungi kalsium yang tinggi. Jadi bila Pak Haji sebutkan kalsium ni, kita semua fahamlah dia untuk tulang, untuk baikkan tulang. Tetapi banyak sebenarnya unsur-unsur kalsium ni kita boleh dapat, ya. Misal kata kita tengok dalam susu lembu lah kata. Susu lembu pun ada kalsium juga. Tetapi yang mudah diserap. Tubuh badan kita ni ada sebab-sebab yang mudah diserap atau tidak. Herba pun macam tu juga. Ada yang ada kalsium tinggi. Dulu Pak Haji pernah menceritakan. Salah satu herba yang mempunyai kalsium yang tinggi ialah daun kari. Daun kari. Tetapi kerana daun kari ini dia tak boleh diserap. Sebab dia ada situ satu bahan yang menghalang dia punya penyerapan dia. Begitu juga dengan susu ni, ya. Apa keistimewaan susu kambing ni? Sebab dia mudah diserap. Bila dia mudah diserap, dia mudah digunakan. Selalunya kalau ada kalsium, ada magnesium. Kalau ada kalsium, ada magnesium. Kemudian vitamin perlu di dalam penyerapan kalsium, ya. Misalnya seperti mana kuliah kita, ya, bila ada vitamin, bila ada kalsium, kena ada vitamin. Bila ada vitamin, kena ada kalsium, misalnya. Iaitu kalau nak buat penyerapan yang bagus, di dalam susu kambing ni Allah letakkan dah vitamin, namanya vitamin D. Vitamin D. Jadi vitamin D itu berfungsi untuk penyerapan kalsium. Masya Allah. Hari ni yang orang duk cerita pasal COVID-19 ni, cadangannya berjemur di bawah matahari. Kena duduk di bawah matahari. Sebab apa? Berduduk di bawah matahari ni, duduk bawah matahari ni adalah untuk dapat vitamin D. Betul lah, vitamin D dapat daripada telur juga boleh dapat, ya. Vitamin D juga kita boleh dapat daripada sumber-sumber yang lain. Misalnya tetapi misal kata, ya, duduk di bawah matahari. Duduk matahari itu untuk apa? Mendapat vitamin D. Jadi vitamin D itu dia akan bertindak menjadi satu sistem imun. Jadi sebab itu kenapa orang yang kena COVID-19 ini disuruh duduk di bawah matahari, sebab nak dapatkan sistem imun, nak lawan dengan virus corona. Tetapi kalau dia ambil susu kambing macam mana? Masya Allah, susu kambing itu membekalkan vitamin, membekalkan zat besi. Bila dia membekalkan zat besi ataupun membekalkan kalsium, dia akan membuatkan tubuh badan itu lagi imun, lagi kuat. Sebab kalsium itu yang memerlukan vitamin D. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka terdapat di sini, ya, terdapat di sini yang dikatakan zat besi, kalsium, kemudian ada magnesium, ada fosforus, ada vitamin D, ada di dalam susu kambing. Masya Allah. Hebat susu kambing ini, yang mana Masya Allah yang digunakan oleh para nabi-nabi. Kalau kita tengok, kalau sesuatu itu dah digunakan oleh para nabi, kita sepatutnya dah tak ada perbincangan lagi. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat sajalah. Bahawa yang diambil oleh nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi bahawa nabi-nabi sebelumku itu semuanya menternak kambing. Semua nabi-nabi itu menternak kambing. Pasal apa? Allah Taala nak bagi, ya, bahawa nak bagi tahu kepada kita bahawa kambing itu adalah sesuatu yang special, bukan hanya pada dagingnya, kita dah bincang dah, ya, bukan hanya pada susu kambing tapi pada susunya. Insya-Allah. Cuba kita baca Quran cerita dalam sungai, ada sungai susu dalam syurga. Masya-Allah, menguatkan lagi kita. Dalam syurga ni bukan takat minum susu, sungai susu.
Ini cukup menjadikan kita cukup orang kata terkesan untuk mengkaji, untuk melihat. Bukanlah kajian ini menandakan keraguan kita, tidak. Masya Allah wa na'udzubillah. Kajian ini menambahkan kasih sayang, cinta, mahabbah Rasul kita, insya-Allah. Itu adalah antaranya. Baik. Kemudian pula, di mana yang menarik dia bila kita minum susu ni, dia ada sumber protein. Yang ni yang menarik. Pak Haji nak sebut satu yang sangat-sangat menarik, bahawa protein di dalam susu ni adalah untuk menghilangkan masalah osteoarthritis. Itu dia. Apa tu osteoarthritis? Sakit sendi. Sakit sendi itu selalunya orang akan makan ubat tahan sakit, makan ubat-ubat yang anti sakit lah, painkiller lah, yang Pak Haji dah terang ada apa dia, aluminium hidroksida, ya, merosakkan ginjal. Tapi Allah buat ubat untuk sakit sendi kat mana? Sakit sendi itu ada dalam susu kambing. Masya Allah. Kenapa orang sakit sendi-sendi ini tak mau minum susu kambing? Beli susu kambing ni yang dikeluarkan oleh HBA, Masya Allah, di Malaysia, di Indonesia. Ada lagi susu kambing campur lagi dengan coklat, ya, dipanggil nasuka, ya. Ada lagi susu kambing yang original begini, Masya Allah, subhanallah. Terbaik ni, terbaik. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang sudah sampai kepada menopause, tulang tu jadi lemah, maka minumlah susu kambing. Begitu juga dengan orang macam Pak Haji lah, yang dah tua-tua macam ni, kena minum susu kambing supaya density daripada tulang itu kita tak jadi bolong-bolong-bolong, dia tak jadi lubang-lubang, dia jadi kuat, dia punya tulang tersebut. Itu adalah antaranya. Jadi protein yang dikatakan tadi ni, Pak Haji berminat sungguh untuk nak kita kongsikan. Ya, sebab apa? Sebab Pak Haji lihat, ya, dulu ayah Pak Haji kena rheumatoid arthritis. Ya, bengkak-bengkak sendiri. Bengkak sendiri ni, bengkak sini juga bengkak, ya, di lutut juga bengkak, dan juga dia punya sebagainya. Jadi bila dia bengkak-bengkak ini, kadang-kadang dia menyebabkan sikit kecacatan pada kita punya jari-jari ni. Kalau kita nak makan tu susahlah, sebab dia bengkak dan sebagainya, ya. Dan dia jadi keras. Ni dia jadi kat sini. Sini jadi keras, kemudian jadi merah sikit. Pak Haji ingat lagi masa kecil, ibu Pak Haji ni berani. Dia pun lebih kurang macam doktor juga. Dia ambil pisau tu, dia buang. Pak Haji tengok saja, keluar macam hampas kelapa tu. Kemudian okey, dia tutup balik. Jadi nak tunjuk kita bagaimana ini boleh berlaku, ya. Cara dia bila Pak Haji belajar begini, susu kambing, kena minum susu kambing. Jadi kita keluarkan susu kambing sentiasa. Jangan sampai habis di rumah-rumah kita susu kambing ini. Boleh tak campur dengan kopi radik? Boleh, sangat boleh. Boleh tak kami tak mau campur dengan kopi radik, kami nak minum itu saja? Boleh, Masya Allah. Itu adalah antaranya. Okey, kemudian juga ada satu lagi keadaan, ya, yang dipanggil demineralization. Ni tu saya nak sebut. Demineral itu, atau kita panggilkan dia kekurangan mineral. Kekurangan mineral ini boleh menyebabkan kekurangan daripada zat besi, tulang itu jadi lembut. Tulang jadi lembut. Tadi Pak Haji cerita pasal kalsium, kena ada magnesium, kena ada vitamin D, ada satu lagi zat besi. Kalau cerita zat besi, selalu kita ingat anemia lah, orang yang kurang darah. Maka anemia ni obatnya apa? Anemia obatnya ialah ambil susu kambing. Buah kurma? Buah kurma lagi bagus anemia. Jadi kalau campurkan kurma dengan susu kambing, Masya Allah, terbaik. Macam mana, ya? Campur susu kambing, susu itu campur jus kurma. Allah subhanallah. Bukan hanya terbaik, tapi sedap, enak. Itu yang disebutkan. Untuk apa? Pak
paling bagus untuk demineralization. Tu dia saya nak sebut tu. Demineralization, yakni kekurangan mineral dalam tubuh badan dia. Akibat dia apa? Tulang menjadi lembut. Tulang jadi lembut ni banyak ya, masalah gigi pun akan ada masalah tulang dia tak kuat, dia mudah nak patah dan sebagainya. Ya. Ada satu lagi kita panggil osteoporosis. Ya, dia jadi keropos tulang. Ini juga adalah kerana ada hubungan dengan zat besi. Jadi zat besi ini Allah lengkapkan ke dalam susu kambing. Sebab itulah nabi-nabi ini ya kerjanya berat, fit, sihat, kuat, kena minum susu kambing. Allah buatkan nabi-nabi itu kerjanya ialah menjaga kambing. Masya Allah. Banyak orang cuba mengulas lah yang kita selalu dengar. Kenapa nabi-nabi ini menjaga kambing? Kenapa ya? Kenapa? Banyak orang kata, kalau kita nak jaga kambing ni, kita nak melatih kesabaran. Kambing ni kalau lari sana, lari sini. Jadi nak melatih seorang rasul itu menjadi orang yang sabar. Baik, betul. Memang betul. Tapi ada satu lagi point, jangan lupa. Ya. Kambing itu, siapa yang membela kambing, dia akan memunculkan rasa kasih dan sayang. Akan rasa cinta dan kasih sayang kepada kambing tersebut. Kalau tak percaya, tanyalah teman Pak Haji yang duduk di Kalakahar. Sekarang ni Tuan Haji Yaakob ya, yang memelihara kambing di Kalakahar. Dia kata memang betul. Kambing ini dia membuatkan cinta kasih dan cinta sayang. Jadi oleh sebab itu seorang rasul itu dia diajar untuk mencintai umatnya. Rasulullah SAW itu kan mencintai umatnya. Semua rasul-rasul mencintai umatnya. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk umatnya, berdoa untuk umatnya, sampai saat sakratul maut pun masih lagi menyebut ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sampai dekat dengan akhir, dengan kematian pun Rasulullah masih lagi menyebut as-salat. Suruh solat, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat nak, jangan tinggal solat pak. Bapak pun ada yang tinggal solat, masya-Allah. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka bagi satu lagi, iaitu memelihara kambing itu menambahkan rasa kasih sayang, cinta berbunga di dalam hati kita, supaya kita melihat di luar itu saudara-saudara dengan penuh kasih sayang. Itu sangat penting, masya-Allah. Kemudian apa yang satu lagi, susu kambing ni dia nak hampir dengan susu ibu. Di segi mana? Warnanya putih kah? Ya, warna putih sama susu lembu pun warna putih juga. Yang nak kata sama tu apa? Ni ada satu bahan. Dia panggil beta kasin. Beta kasin ini dia ada pada susu lembu dan susu kambing. Tetapi kalau susu lembu tu dia panggil A beta kasin ataupun A beta kasin. Beta kasin A ini ada pada lembu, sapi. Tetapi di kambing dia tak panggil A beta kasin, dia panggil B beta kasin. Ya, ataupun kita panggil kasein lah kalau bahasa Indonesia, kasein itu ada di antaranya. Macam yang kita tahulah bahawa kalau A beta kasin itu dia boleh juga ada efek kepada orang yang minum, yang ada masalah kencing manis. Orang ada masalah kencing manis minum susu lembu, ada efek juga, ada efek. Tetapi kalau susu kambing dia tidak ada efek. Sebab apa dia tidak ada efek? Sebab dia ada A2 lah, A2 ya. Itu A2 beta kasin itu ialah bahan yang sama yang ada dalam susu ibu. Allahu akbar. Ada beberapa herba yang sama dengan susu ibu yang ada bahannya. Misalnya apa dia? Misalnya lauric acid. Lauric acid itu ada dalam susu ibu, ada dalam VCO. Allahu akbar. Tetapi ini nama A2 beta kasein.
yang sama ada di dalam susu ibu. Yang mana yang ini semua adalah yang mudah diserap dan tidak menyebabkan implikasi kepada penyakit-penyakit orang yang ada penyakit lah misalnya. Dia tidak tidak mendatangkan. Dan antaranya yang Pak nak sebutkan lagi kelebihan susu kami ni, dia menghilangkan anxiety ni maksud kemurungan. Macam mana kita nak rawat ni? Kita bagi dengan susu kambing. Kesian ya, banyak saudara-saudara kita yang murung. Ya, bukan kehendak diri sendiri. Kadang-kadang jadi malas. Bukan malas itu sifatnya, dia dulu rajin. Bukan dia punya jadi nak jadi murung begitu, tidak. Dulu dia yang ceria, yang gembira. Tapi kenapa ayah ni nampak murung saja? Seolah macam orang kata tengok seperti hidup ni seperti hari petang, gelap, tak gembira, awan hitam. Jadi sebab itu kena ambil dia dengan susu kambing. Bila ambil susu kambing tu dia ceria, dia gembira. Ya. Seperti mana yang Pak Haji sebut, apa dah? Bertiup angin, beralihlah awan. Jadi kalau dia yang ada anxiety itu, ketika dia minum susu kambing, maka hilanglah stresnya itu. Jadinya elok, masya-Allah, masya-Allah. Ya, itu jangan lupa keistimewaan daripada susu kambing. Baik, kemudian pula apa yang disebutkan bahawa anak-anak, ni kena ingat ni, banyak anak-anak yang minum susu formula, banyak ya. Sebelum ni Pak Haji sebut pasal alergi. Orang yang makan makanan lebih daripada 8 jam ataupun 6 jam pun sudah ada permasalahan dah. Tapi sengaja Pak Haji sebut 8 jam sebab dia agak panjang. Dia jadi alergik, gatal-gatal. Dia kata kenapa dia selalu makan gatal-gatal. Ya, makanan semalam dipanah-panahkan, bila kita minum kita jadi alergik. Begitu juga dengan anak-anak. Kita bagi susu formula, alergik dia, muntah dia, sakit perut dia, ya, kemudian dia jadi diarrhea. Kenapa? Timbul ruam-ruam ni sebab alergik. Susu daripada susu formula. Sebab apa? Sebab dia ada situ, dia panggil lactose intolerant. Lactose intolerant ini berlaku kepada susu daripada susu sapi, tetapi tak berlaku pada susu kambing. Masya-Allah. Hebatlah. Sama-sama susu juga, tapi kambing ni masya-Allah hebat. Jadi kalau anak-anak itu dia alergik, kebiasaannya alergik dengan susu sapi, insya-Allah dia tak alergik dengan susu kambing. Masya-Allah, itu yang paling baik sekali ya, di mana dia dipanggil linoleic acid. Linoleic acid inilah yang menyebabkan dia tak alergik pada kanak-kanak. Itu istilah ya, linoleic acid yang ada ya. Jadi dia ada conjugated linoleic acid. Itu yang sempurnanya, yang anti kepada alergik kepada kanak-kanak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tetapi yang Pak Haji nak sebut ni tentang conjugated linoleic acid ini, yang Pak Haji nak sebut ialah dia satu bahan yang baik untuk otak. Semalam telah dibicarakan ya, bahawa bagaimana kurma yang baik untuk otak pintar. Begitu juga dengan susu kambing ya, sebab susu kambing ini dia ada conjugated ya, conjugated linoleic acid ini, dia ini juga baik untuk otak. Baik untuk otak. Sebab apa? Dia ada DHA, EPA kan? DHA ya. Jadi oleh sebab itu, maka kalau susu formula, lihat ya, kalau susu formula dia nak buat supaya susu itu sama dengan susu kambing, tengoklah mana-mana susu formula sekarang. Apa dia? Dia tulis susu formula plus DHA. Plus DHA. Untuk apa? Untuk otak. Tetapi kalau susu kambing tak perlu plus, sebab dia sudah ada di dalam susu kambing itu untuk otak. InsyaAllah.
Jadi kalau begitu, kalau rasul-rasul itu sudah semestinya ya tabligh, amanah, sidik, fatanah. Itu sifatnya rasul. Tabligh, menyampaikan. Rasulullah SAW itu menyampaikan apa yang Allah minta disampaikan, semua disampaikan. Sampai yang tak minta diupah, tak minta dibayar upah, dibayar, tidak perlu. Rasulullah itu menyampaikan dia adalah utusan Allah. Tabligh, amanah dengan semuanya, amanah dengan ilmunya, amanah dengan tanggungjawab yang Allah berikan itu, tanpa menghiraukan tentang keselamatan diri. Amanah tetap menyampaikan, tetap memegang amanah sebagai duta Allah, sebagai rasul Allah di atas muka bumi ini. Tabligh, amanah, sidik, benar, dan fatanah, bijaksana. Bila kita kata bijaksananya Rasulullah SAW ini, ialah sudah tentulah bijaksana itu daripada Allah. Kepintaran, intelijen, brilliant, kepintaran melihat futuristik. Cerita pasal futuristik ni sikit Pak Haji nak cerita sikit lah. Cara pemikiran orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW ni kadang-kadang tak sama dengan kita. Kita ni tengok yang di depan, mereka tengok yang di kemudian. Futuristik. Ada seorang isteri Nabi SAW. Ya, usianya sudah tua. Ya, Rasulullah berkahwin dengan beliau, usianya juga telah tua. Bila telah jadi tua, beliau menyatakan apa? Beliau menyatakan, ya Rasulullah, ya, janganlah diceraikan saya. Dan Rasulullah tidak ada cita-cita untuk cerai. Bahasa, lihat ya. Ya, dan saya berikan giliran saya kepada Aisyah. Cerita dia Rasulullah tak begitu ya, tetapi nak cerita bahawa dia sudah tua, dia tak dapat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tua, tapi jangan diceraikan kerana dia futuristik. Futuristik itu apa? Dia lihat bahawa nanti dia akan jadi isteri Nabi di dalam syurga kelak. Itu namanya futuristik. Kadang-kadang orang kita dia tak tengok begitu. Dia tak lihat begitu. Minta maaf lah. Dia nak berkahwin bukan kerana futuristik. Dia tengok kerana orang tu ada rupa, dia kahwin. Orang tu ada harta, dia kahwin. Tapi dia tak nampak apakah perkahwinan itu boleh bawa dia ke syurga atau tidak. Dia dulu ni, dulu minta maaf ya, minta maaf. Pak Haji nak cakap sikit pasal sensitif, nak menyampaikan juga. Ada orang bertanya Pak Haji, ya, kenapa Islam itu membolehkan poligami? Kenapa tak berkahwin dengan pemuda-pemuda yang bujang, yang tak nikah lagi? Baik, tak nikah lagi. Soalannya macam tu. Baik, subhanallah, ibu-ibu sekalian, bila cerita pasal ni tentulah tak minat kan? Tak apa. Apa pun Pak Haji nak sebut ya, bahawa kalau kita tak minat, kita kena menerima juga. Sebab ini adalah daripada Allah. Hai Pak Haji, nak bagi kuliah herba ke kuliah poligami? Tak. Pak Haji bukan nak bagi kuliah poligami, nak bagi kuliah tauhid. Ubudiyah lillahi wahdah. Bahawa menolak satu saja daripada ajaran Islam boleh tinggal kosong akidahnya. Jangan mudah-mudah, jaga lidah betul-betul. Itu adalah antaranya. Tak apa, Pak Haji tak menjadi masalah kalau program online ni orang tak mau dengar kerana Pak Haji cakap benar, biar cakap benar walaupun pahit, kata Nabi SAW. Baik, soalan yang diajukan begitu. Sebab apa? Mereka ni anti kepada poligami. Anti. Allahu Akbar. Tuan, memang betul bahawa wanita tu sakitnya bila dengar suaminya kahwin seorang lagi, itu lebih menyakitkan daripada semua kesakitan yang ada di atas muka bumi. Pak Haji faham, sangat faham, dan Pak Haji pun tak suka bercakap soal ni, tapi kerana soalan tu datang, dia tak kena jawab lah. Dia kata, kenapa tak kahwin dengan wanita-wanita, dengan lelaki-lelaki bujang yang belum bernikah lagi? Kenapa harus kahwin dengan suami orang? Kenapa harus kahwin dengan lelaki yang dah kahwin? Dah lah maksudnya macam tu. Baik. Sebelum tu,
Pak Haji nak sebut pasal sunnah dulu. Sunnah pernikahan dulu. Sunnah pernikahan ni ada dua. Yang pertama, berkahwin seorang pun sunnah juga. Jangan diingat sunnah tu nikah 2-3 ya. Kahwin seorang pun sunnah juga. Di mana Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah Al-Khuwailid seorang ya. Berkahwin 2, 3, 4 itu pun sunnah juga selepas wafatnya Khadijah. Baik, jadi artinya kalau dia kata saya nak kahwin 2 ini sebab sunnah, berkahwin satu pun sunnah tau. Sunnah. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebut tadi ni? Jadi kenapa harus kita berkahwin dengan orang lain? Kenapa kita tak kahwin dengan ini? Sebab ni macam ni. Baik, bagi orang yang ada agama. Jadi tujuannya hanya Pak Haji nak sampai kepada orang yang ada agama saja. Apa dia? Misalnya macam ni. Yang mana lebih baik? Berkahwin dengan seorang pemuda bagus sekali, ada harta, ada rupa, tapi tak solat, peminum arak, tak hormat ibu bapa, tidak ada akhlak, dengan berkahwin dengan seorang lelaki yang ada akhlak, ada agama, boleh bimbing kita kepada akhirat. Baik, isteri Nabi SAW sebut, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku ya Rasulullah, aku bagikan giliranku kepada Aisyah. Sebab apa? Sebab dia ada pandangan futuristik untuk masa depan. Baik, fikir-fikirkan. Kahwin untuk masa depan, bukan untuk dekat dunia. Gembiranya sekejap ya. Tetapi selepas itu, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Subhanallah. Begitu. Tapi kalau dah dapat lelaki bujang yang ada agama, jaga solatnya, cepat-cepat nikah. Cepat-cepat nikah. Bagus. Alhamdulillah. Itu adalah di antaranya. Wallahu alam. Baik. Ni di mana kita pergi? Ramai yang tak suka ni Pak Haji nak komen-komen macam tu. Ikutlah. Terserah ya. Baik. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi, susu kambing ni. Susu kambing ni bagus untuk orang yang ni apa? Obes. Orang gemuk. Salah satu cara nak turunkan berat badan yang ramai orang yang tidak tahu ni, makan macam-macam dah dia kata. Duk gemuk-gemuk lagi tak mau kurus. Susu kambing lah. Susu kambing. Masya Allah. Pak Haji pergi ke Yaman tengok. Masya Allah. Orang-orang dia fit belaka. Kalau tak percaya, tanya Ustaz Idris. Ya. Anak angkatnya Pak Haji, Masya Allah, orang Yaman. Orang-orang Yaman yang alim, Masya Allah. Dan dia berkahwin dengan orang Malaysia, orang Kedah. Subhanallah. Tapi nak sebut kata mereka kuat, tulang-tulang mereka kuat. Dan mereka ni fit. Pasal apa fit? Minum susu kambing. Kalau kita gemuk, macam mana? Kalau kita gemuk tu sebab kita tak minum susu kambing. Itu adalah di antaranya. Baik, cerita pasal mineral tadi ni. Tak habis lagi cerita mineral tadi ni, dia sambung pergi ke tajuk lain tadi ni. Mineral ini cerita dia salah satunya kita selalu sebut kalsium. Kalsium itu ada magnesium. Bila ada kalsium, ada magnesium. Jadi magnesium tu untuk apa? Magnesium itu adalah untuk jantung. Allah, Pak Haji, apakah Pak Haji nak sebutkan minum kopi pula, minum susu kambing ini untuk jantung? Ya, untuk jantung. Jadi tidak adalah Nabi-Nabi itu yang sakit jantung. Tak ada. Bukan tak ada sakit jantung, mencret pun tak ada. Rasulullah SAW itu, sahabat-sahabat pun tak ada yang sakit jantung. Ya, pasal apa? Minum susu kambing. Jadi istimewa sungguh. Kalau jantung kita elok, blood circulation kita elok, organ-organ kita semua jadi sihat. Masya Allah, Masya Allah. Itu adalah di antaranya. Baik, kemudian Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil dia, apa yang akan berlaku? Susu kambing ni, dia mengelakkan daripada pembekuan darah. Pembekuan darah itu yang menyebabkan masalah jantung. Jantung tu sebab apa? Sebab
Masalahnya ialah masalah beku darah. Darah beku. Pasal apa darah kita beku? Sebab tak minum susu kambing. Baik, bapa ibu yang telah belajar dengan ilmu bekam, ahli jamaah, jangan lupa suruh orang yang bekam tu selalu minum susu kambing. Suruh minum susu kambing. Salah satu penyakit ini namanya penyakit thalassemia. Pernah dengar tak? Leukemia satu. Leukemia, thalassemia. Betul. Leukemia dan thalassemia ni obatnya apa? Obatnya susu kambing. Kalau ada orang sebut, saya ada masalah penyakit thalassemia major katanya. Katalah apa-apa lah, kita bagi saja susu kambing. Ya. Kemudian dia kata saya ada penyakit leukemia, bagi susu kambing. Baik, sebab apa? Baik. Kalau kita bagi susu kambing itu tak sembuh. Misal kata kita bagi susu kambing tidak sembuh. Apa yang mesti kita lakukan? Kita kena pergi cari susu kambing yang lain. Macam anak-anak ambil susu formula. Susu formula, ya, susu formula itu boleh apa? Boleh mendatangkan alergi. Tapi kalau kita nak terus minum, kena cari susu yang lain pula. Begitu dengan susu kambing. Kalau dah cuba susu kambing ini alergi, susu kambing ini pun tak boleh, jadi kena cuba susu kambing HPA. Ya, jadi begitulah. Jadi begitu juga orang yang ada masalah thalassemia, yang ada masalah daripada masalah leukemia, kita cari susu kambing. Okey, kita berhenti sebentar untuk berikan laluan pada iklan. Baik, terima kasih.